tambahan lagi dan lebih terfokus lagi apabila ini harus kita depani semasa perubahan iklim juga sedang berlaku dan menjadi cabaran utama kepada sektor pertanian. Dan di Malaysia, Kementerian Pertanian dan Industri Asas-Tani harus memastikan survival sektor ini. Kita ada menterinya bersama dengan kita sekarang ini dia pemimpin utamanya kita bawakan ke studio pada hari ini, yang berhormat Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, Menteri Pertanian dan Industri Asas-Tani. Terima kasih Datuk Seri sudi meluangkan masa bagi ini. Terima kasih atas jemputan. Okey. Baik, secara asasnya awal boleh kita kongsikan terus mengenai reaksi kepada bajet yang lalu. Kalau ditanya rakyat Malaysia apabila cakap mengenai bajet ni, mungkin perhatian kita tertumpu pada perkara-perkara lain, tetapi perkara mengenai makanan, pertanian ini juga sebenarnya mempunyai satu kesan besar kepada rakyat Malaysia. Pembentangan bajet yang lalu, Datuk Seri berkuasa dengan pertukaran yang diberikan. Ya, pertamanya saya ingin mengucapkan tinggi-tinggi terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Perdana Menteri selaku Menteri Kewangan yang begitu sensitif tentang keperluan rakyat dari segi terutamanya yang melibatkan keperluan makanan ini. Kalau kita lihat bajet Kementerian Pertanian adalah besar, betul. 6 bilion telah pun diperuntukkan dan fokus memang jelas diberikan kepada usaha untuk membangunkan dan meningkatkan produk-produk kementerian, produk-produk pertanian seperti dalam sektor perikanan, pertanian, begitu juga ternakan. Malah dalam masa yang sama juga usahawan-usahawan daripada produk-produk agro-based ataupun asas tani juga diberikan perhatian di dalam bajet ini. Dan dalam masa yang sama juga kita memberikan tumpuan juga bajet ini kepada untuk meningkatkan dan menambahkan usahawan muda yang perlu dilibatkan di dalam sektor pertanian. Sebab sektor pertanian ini bergantung masa depannya kepada penglibatan golongan muda. Kalau tidak ada golongan muda yang terlibat, akhirnya sektor pertanian akan menjadi sektor yang malap nanti. Dan ia sektor yang kritikal, yang sensitif juga. Kita melihat banyak sebenarnya kebarangkalian ia harus diberikan penekanan. Jadi kalau Datuk Seri sendiri KPI ataupun visi untuk masa terdekat ini selepas pembentangan bajet 2012, yang mana dulu sebenarnya yang akan diutamakan? Dari segi peningkatan, kita tadi saya dengar ulasan tadi bahawa dunia hari ini dari segi kita, termasuk di Malaysia, peningkatan populasi bertambah dan tanah tidak pernah bertambah, walaupun rakyat ataupun populasi bertambah. Tanah semakin berkurang. Dan bukan saja tidak bertambah, tetapi semakin berkurangan. Sebab apa? Semakin maju negara itu, semakin banyak tanah diperlukan untuk dibangunkan kepada projek-projek lain. Banyak sawah-sawah yang kita dengar telah pun diambil untuk dibangunkan projek-projek perumahan, kawasan-kawasan dulunya pertanian dibangunkan menjadi bandar-bandar dan sebagainya. Jadi kekangan kita adalah tanah dan sebagainya. Jadi sebab itulah tumpuan kita dalam masa yang sama untuk memastikan hasil makanan dapat ditingkatkan. Dan bukan saja hasil makanan dapat ditingkatkan, tetapi juga dalam masa yang sama pendapatan golongan-golongan yang terlibat di dalam sektor pertanian mesti ditingkatkan. Sebab tak mungkin pendapatan akan dapat ditingkatkan kalau hasil pendapatan mereka yang terlibat dalam sektor pertanian dapat ditingkatkan. Sebab kalau pendapatannya tidak meningkat ataupun semakin menurun, semakin ramai, akhirnya golongan ini akan lari atau menjauhkan diri daripada sektor ini. Jadi kita mesti pastikan untuk meningkatkan production ataupun pengeluaran pertanian, kita mesti tak boleh lupa tingkatkan dari segi pendapatan. Yang baru minat untuk melibatkan diri di bidang pertanian. Jadi apa yang kita lakukan pada hari ini dalam masa yang terdekat ini ialah untuk memastikan pendapatan dapat ditingkatkan, supaya bila pendapatan dapat ditingkatkan,
ramai yang terlibat dengan pertanian dan kita dapat tingkatkan dari segi produksi. Ya, pendapatan itu yang penting juga. Pendapatan. Baik, kalau kita nak berjurus daripada masih lagi mengenai bajet, kalau saya tengoklah apa antara ringkasan bajet yang dipertangkan oleh Datuk Seri Najib menjurus kepada hala 7 MOA ini sendiri, sebenarnya ia telah dipecahkan kepada semua aspek dalam pertanian itu sendiri. Ada yang tercicir kita sendiri ataupun yang dibentangkan dalam bajet ini memang dah merangkumi semua yang dimahukan oleh MOA. Setakat ini secara keseluruhannya memang merangkumi semua. Sebab kalau kita lihat sektor yang besar adalah perikanan, pertanian dan ternakan. Cuma mungkin ada sektor-sektor baru yang kita akan ketengahkan, iaitu nanti kita akan masukkan di dalam akan datang. Kalau kita melihat dari segi sokong bantu dari pihak-pihak lain, contohnya kementerian lain, kerana saya kira sektor ini di bawah tanggungjawab Datuk Seri mempunyai kaitan langsung dengan banyak lagi. Kalau kata kita nak lahirkan lebih ramai usahawan ataupun mungkin pengguna yang memilih barangan tempatan, contohnya kita perlukan KPDNKK juga pada masa sama. Kita nak latih usahawan-usahawan baru ataupun golongan yang profesional dan berpelatihan tinggi dalam bidang ini, kita perlukan KPT contohnya. Jadi bagaimana Datuk Seri mengintegrasikan kerjasama dengan pihak lain ini? Kita memang di negara kita di bawah kepimpinan Yang Berhormat Datuk Seri Najib ni, kita menubuhkan satu platform untuk kerjasama ini di antara kementerian ini, iaitu di bawah program NBOS ataupun National Blue Ocean Strategy ataupun Strategi Lautan Biru, yang mana kementerian tidak boleh bergerak secara bersendirian. Tadi saya sebutkan tentang penglibatan golongan muda. Tentu saja kita tidak boleh lari daripada Kementerian Belia dan Sukan. Jadi tentu saja kita akan mengadakan kerjasama dengan Kementerian Belia dan Sukan untuk mendapatkan golongan muda. Mungkin program untuk membangunkan golongan muda di dalam bidang pertanian datangnya daripada kita. Tetapi untuk mendapatkan peserta, mungkin kita perlukan bantuan daripada golongan muda, kerana golongan muda mereka mempunyai data yang lengkap dan sebagainya tentang golongan muda dan sebagainya yang perlu kita bantu. Ya. Dan lebih kritikal lagi kalau untuk isu-isu yang agak serius di negara kita, contohnya seperti kedatangan pekerja asing dan kebanjiran, jadi dikaitkan dengan golongan muda kita yang tidak mahu menyertai sektor-sektor tertentu. Dan sektor pertanian, perdagangan termasuk sebagai sebahagian daripadanya. Dan saya kira berat juga tanggungjawab Datuk Seri untuk merangsang minat mereka. Memang pertanian merupakan satu sektor yang kurang diminati oleh golongan muda. Inilah cabaran yang paling besar apabila saya melangkah masuk ke kementerian ini. Kerana hanya 15% daripada golongan muda yang terlibat dalam bidang pertanian. 15% sahaja. Bayangkan, kita mempunyai visi yang besar untuk memastikan akan datang ini, kurang-kurangnya 2020 ini, kita nak berdikari atau cara diri di dalam makanan. Tapi kalau tidak ada penglibatan golongan muda dalam bidang pertanian, tak mungkin kita dapat berdikari. Jadi cabarannya besar. Golongan muda tidak mahu terlibat dalam bidang pertanian kerana persepsi yang negatif terhadap sektor pertanian. Mereka menganggap ini pekerjaan orang tua, orang pekerja orang lama. Tak cool lah kerja. Tidak ada cool, tak cool kerja pertanian. Tidak ada menjamin masa depan, pendapatan yang tidak terjamin. Bukan saja golongan muda, tetapi masyarakat keseluruhannya pun. Kita tengok drama-drama yang dikeluarkan oleh RTM ke mana-mana pun, bila sebut tentang kemiskinan, mesti anak petani, anak nelayan, anak penternak, tidak ada pernah ditunjukkan yang petani itu orang kaya. Tetapi persepsi punya kaitan dengan realiti. Tidak persepsi negatif, kerana realiti pun memang macam itu. Kerana realiti dia memang petani miskin, memang nelayan miskin, memang golongan penternak miskin dan sebagainya. Jadi itu yang menyebabkan persepsi itu melekat di dalam pemikiran kita. Jadi orang muda tidak mahu terlibat dalam pekerjaan yang kotor,
tidak ada pendapatan tinggi dan sebagainya. Sebab itulah kita menubuhkan satu unit khas untuk golongan muda yang kita panggil unit agropreneur muda. Nama pun sudah ada glamour. Moden nama tu. Jadi nama pun sudah cool sikit. So kita wujudkan unit agropreneur muda ni khusus untuk membantu golongan muda supaya yang utamanya kita pastikan pendapatan mereka ditingkatkan. Sebab itulah sasaran kita untuk golongan muda yang terlibat dalam agropreneur muda ni, pendapatan mereka minimum RM5,000 sebulan. Kita looking at that. Kita tidak boleh kurang daripada RM5,000. Dan kita nak mereka terlibat di dalam pertanian-pertanian yang memberikan pendapatan lumayan dan tidak bergelumang dengan keadaan yang seperti masuk sawah dan sebagainya. Jadi biar mereka ada kelainan dari segi cara mereka tingkatkan pendapatan melalui sektor pertanian tersebut. Jadi ia direka oleh kementerian, maksudnya mereka dibimbing, diberikan latihan, diberi mana yang untuk mendapatkan loan yang kita bagi special loan, special lane. Kita bagi green lane kepada mereka ni, iaitu mereka mesti ada package. Kita ada sediakan package, iaitu mereka mesti melalui kursus. Kursus yang lengkap mengandungi kursus pengurusan, kursus untuk mengendalikan keuangan. Ini sebenarnya ini merupakan kelemahan kita, mengendalikan keuangan. Keuangan, kursus motivasi, kursus tentang aktiviti yang mereka ceburi itu, apa yang harus mereka buat, dan juga dari segi pemasaran. Ini juga penting, kursus pemasaran. Selepas habis kursus, kita memberi mereka laluan mudah untuk mendapat pinjaman. Boleh kita anggap sebagai pre-approved loan untuk mendapat pinjaman tersebut. Dan apabila mereka dapat pinjaman, kita beri mereka 70% dari segi jumlah projek, kerana 30% adalah secara grant, melalui grant secara in-kind, iaitu untuk beli barangan dan sebagainya. Jadi kita tanggung 30%. Itu mengenai program yang dilaksanakan. Itu terbuka pada semua sebenarnya. Semua siapa saja di bawah 40. Maknanya saya dah tak boleh. Syarif dah tak boleh juga. Saya masih lagi layak. Okey. Bercakap mengenai orang muda ni, saya sebenarnya tertariklah mengenai inisiatif dilaksanakan oleh universiti, termasuk UPM antaranya. Sebab perkataan inovasi ni kadang-kadang amat ditekankan oleh Perdana Menteri dan juga itulah yang diterapkan dalam Kementerian Pertanian. Seingat saya, hujung bulan ni akan diadakan Kongres Pertanian Antarabangsa. UPM akan menganjurnya. Datuk Seri melihat peranan universiti ni dalam menyuntik inovasi dalam pertanian itu bagaimana? Ya, kita sentiasa bekerjasama dengan pihak universiti, universiti pertanian. Saya lebih suka nama universiti pertanian lah tu. Memang dengan universiti kita, universiti Putra khusus, kita mempunyai hubungan yang amat rapat untuk dari segi kerjasama dan mengeluarkan pelajar-pelajar yang golongan muda yang lebih profesional dalam bidang pertanian. Dan inovasi ini memang akan mesti diperlukan untuk meningkatkan pengeluaran dan sebagainya. Seperti saya sebut tadi, yang kita kekurangan tanah, tetapi kita lebih kepada manusia ramai, tanah semakin kurang. Sebab itu penemuan-penemuan baru dia amat diperlukan. Kita tak boleh bergantung kepada luasan tanah semata-mata. Kita tak boleh. Jadi untuk mengimbangi kekurangan tanah, kita perlu mengeluarkan sesuatu yang baru melalui inovasi-inovasi ini. Misalnya benih padi. Kalau dulu kita mungkin perlukan 10 hektar untuk mengeluarkan 3 tan padi. Tetapi tanah tiba-tiba menjadi 5 hektar. Kita mesti tingkatkan keluaran jadi 6 tan. Dan untuk keluarkan 6 tan, perlu kita keluar benih yang baru. Jadi inilah inovasi melalui Mardi, melalui universiti dan sebagainya. Kalaulah tanah semakin berkurangan daripada, kalau 10 hektar kita keluarkan 3 tan, kalau dia jadi 5 hektar, masih keluar 3 tan, kita tidak ada masa depan lagi dalam bidang pertanian. Tapi kalau kita lalui inovasi, pengeluaran benih baru yang 3 tan tadi kita naikkan jadi 6 tan, walaupun tanah dah jadi 5 hektar, kita masih tidak ada masalah.
kerana kurang tanah tapi pengeluarannya dah dapat ditingkatkan. Ya, kalau dulu nak tanam sayur kat kampung, sekarang dekat rumah bangsa, dekat mana-mana pun dah ada. Betul. Tapi bercakap tentang inovasi itu juga Datuk Seri, kita memang melihat polisi dan dasar kerajaan sejak sekian lama menerusi MOA dan juga sebagai agensi untuk merangsang daya inovasi dalam kalangan mereka yang terlibat dalam sektor ini. Tapi mungkin sesuatu yang konvensional susah juga nak diubah dalam cara yang kita ada sekarang ni. Maksudnya kalau petani mereka tetap merasakan mereka nak tanam sayur, nak kena pergi siram hari-hari, mereka tidak cepat untuk ataupun akrab untuk menggunakan contohnya sprinkler yang lebih berinovasi. Dan kalau nak berniaga pun mereka kena guna orang tengah contohnya. Mereka masih lagi belum memikirkan cara untuk berniaga ataupun menjadi usahawan sendiri. Dan perkara itu agak penting juga untuk diberi perhatian oleh kementerian ini. Betul, sebab apabila sesuatu itu menjadi budaya, maka tentulah agak sukar untuk kita ubah. Sebab itulah penglibatan golongan muda yang associatekan mereka dengan inovasi, yang kita sentiasa mengaitkan dengan inovasi ini, kita perbanyakkan. Lebih ramai golongan muda yang terlibat dengan pertanian, lebih mereka senang menerima inovasi dan juga modernisasi di dalam bidang pertanian, termasuk penggunaan machinery, mesin-mesin yang baru dan sebagainya. Dan kita melihat usaha MOA juga untuk menghimpunkan semua ini dalam satu pameran, seperti contohnya MAHA. Dan sejak sekian lama MAHA telah berlangsung. Cuma kerana sekian lama itu jugalah kita mungkin terfikir juga apa lagi yang boleh dibawa pembaruan dalam MAHA ini ataupun mungkin keistimewaannya untuk tahun ini contohnya. Ya, tahun ini saya nak beri informasi sikit lah tentang MAHA. Kita akan adakan di antara 20 hingga 30 November ini. Pada 22 hari bulan kita akan ianya akan dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Perdana Menteri kita sendiri pada 22 hari bulan pukul 9.30 pagi. Ianya bermula 20 dan 21 hanya untuk trade. Hanya untuk perniagaan saja. Dan dibuka kepada publik secara terbukanya sebenarnya pada 22 hingga 30. Kita galakkan datang pada 22 hingga 30. Pada tahun ini ada sedikit kelainan. Kelainan yang paling besar adalah penglibatan golongan muda. Sebelum ini tidak ada penglibatan golongan muda. Tahun ini ada khas untuk agro youth kita panggil. Ini ada booth mereka sendiri, yang mana berjaya tu kita pamerkan apa hasil mereka dan sebagainya. Ini kita akan perbanyakkan. Yang kedua, kita akan pamerkan ini di bawah agro lifestyle kalau tak silap saya. Saya tak silap saya, ini lembaga Nanas akan membuat fashion show mengenai inovasi juga, iaitu pakaian daripada serat nanas. Jadi pakaian. Boleh jadi pakaian. Dia macam apa nama tekstil yang mahal ni. Macam songket punya style, sutra punya style. Saya pun ini merupakan inovasi daripada serat nanas dan sebagainya. Dan inovasi yang baru daripada pertanian akan kita pamerkan suatu program ini. Jadi ada inovasi, ada penglibatan golongan muda. Ini perkara-perkara yang saya kira akan dapat beri tarikan. Selain lain itu seperti biasalah, ikan tuna yang besar dan sebagainya, itu more kepada gimmick setiap kali program MAHA dilaksanakan. Dan segi pendidikan pun akan diterapkan juga. Akan diterapkan. Ada usaha-usaha baru. Pelibatan pelajar-pelajar pun ada, yang melibatkan pertandingan menghias aquarium dan sebagainya, yang melibatkan pelajar-pelajar dan sebagainya. Dan MAHA ini merupakan edisi pertama untuk Datuk Seri selepas merajui MOA. Dan kita melihat mungkin perbaharuan dalam bentuk mendekati golongan muda itu sendiri. Dan bila cakap tentang MAHA, ia merupakan pameran pertanian tertua terbesar di negara kita. Tapi mungkin kalau bukan secara optimis bila kita sebut ia pameran tertua, ia harus diremajakan bila sampai masanya. Jadi apa usaha Datuk Seri ataupun mungkin untuk MAHA itu terus relevan, terutamanya kepada generasi muda sekarang ni, selain daripada apa yang Datuk Seri sebutkan tadi, ruang dalam MAHA itu sendiri untuk generasi muda. Itu yang saya sebutkan tadi. Yang pertamanya penglibatan tadi. Yang kedua,
kita nak perbanyakkan yang inovasi dan inovasi baru dan machinery yang mungkin mereka tidak terfikir. Yang perkara ini terdapat di dalam sektor pertanian. Sebab seperti saya sebut tadi, persepsi mereka, sektor pertanian ini adalah sektor yang telah pun lapuk ataupun sektor lama yang jauh, yang ketinggalan daripada zaman moden ini. Dan kita nak buktikan lebih mahal dengan membawa machinery, dengan membawa bukti-bukti yang dari segi kalau pelibatan daripada negara lain, petani merupakan golongan yang kaya dan sebagainya, dan mereka menggunakan peralatan moden dan sebagainya. Jadi kita nak tunjukkan di Mahathir, mungkin apabila mereka lihat peralatan moden itu menyebabkan mereka sedar bahawa pertanian ini bukan satu sektor kuno, sektor lama, tetapi sektor yang sentiasa bergerak maju selari dengan kemodenan yang ada pada diri mereka sendiri. Ya, cuma mungkin kalau dari segi pendekatan peremajaan, seperti perkara di negara kita ini untuk golongan belia, mereka nakkan contohnya selebriti. Kalau ada selebriti yang bertani juga ke atau buka yang ada kaitan dengan pertanian, mereka mungkin lebih terikut-ikut dengan teladan mereka ni, role model mereka ni. Ada sebenarnya ramai yang selebriti yang terlibat dalam bidang pertanian. Ini juga ikon lah kan. Yang misalnya Roshamno dah lama terlibat dalam bidang pertanian. Dia pun dah ada ladang di sini. Yang baru terlibat ni Fizo. Fizo terlibat dalam industri sektor dia bukan pertanian tapi agrobase asas tadi, iaitu penyediaan burger di seluruh Malaysia sekarang. Dan baru-baru ni Azizan yang Raja Lawak. Dia pun datang jumpa saya dan dia pun nak memulakan perniagaan penternakan lembu. Azizan nak jadi gembala lembu pula. Jadi minat golongan muda termasuk artis semakin mendalam kerana yang pentingnya mereka diberikan pemahaman. Dulunya mungkin persepsi negatif tu ada, tetapi tidak diberikan penerangan, dan kita tak tonjolkan bahawa pertanian ini tidak boleh jangan dikaitkan semata-mata tentang kemunduran, kotor, tidak maju, kerana pertanian kalau di luar negara dikaitkan dengan kemajuan, pemodenan dan sebagainya. Itulah pertanian adalah perniagaan, 90% rezeki daripada perniagaan. Baik, saya nak tarik perhatian Datuk Seri juga mengenai isu jihad orang tengah ni. Saya kira beberapa sektor telah pun diperkenalkan, dan kalau kita boleh tahu hasilnya, adakah boleh meminimumkan penggunaan orang tengah antara yang berada di lapangan terus kepada politik? Kita tahun ini sebenarnya saya isytiharkan sebagai jihad memerangi orang tengah. Sebab seperti saya sebut tadi, halangan kita selain daripada untuk tingkatkan pendapatan, tingkatkan pengeluaran, adalah untuk meningkatkan pendapatan. Dan saya dapati walaupun kerajaan telah pun mengeluarkan perbelanjaan berbilion-bilion ringgit sejak dari dulu, tetapi perubahan kepada taraf hidup petani, nelayan dan penternak tidak berlaku. Kurang berlaku. Bukan tidak berlaku, kurang berlaku. Dan pendapatan mereka tidak bertambah kerana sebahagian besar pendapatan mereka diambil oleh orang lain, iaitu orang tengah. Jadi masalah paling besar adalah kerana kebanyakan pendapatannya dapat dimanipulate orang tengah. Daripada pengeluaran sehinggalah ke pasar tadi, ke pasaran, ke pengguna, rantaian-rantaian di antara pengeluaran dan pengguna ini semuanya dikuasai oleh orang tengah, dan mereka yang mengaut keuntungan. Jadi sebab itulah saya kata, kalau orang tengah tidak dihapuskan, sampai bila-bila pun nasib petani nelayan peternak tidak akan berubah. Jadi sebab itulah kita lancarkan jihad. 3 sektor yang kita telah lancarkan, iaitu sektor padi, perikanan dan juga buah-buahan. Ini yang kita dah lancarkan.
Setakat hari ini, insya-Allah, alhamdulillah nampak gayanya sedang diterima. Tetapi seperti saya kata tadi, bahawa budaya hidup melalui orang tengah, hidup bergantung dengan orang tengah, ini merupakan satu budaya yang telah pun menjadi sebahagian daripada kehidupan petani nelayan peternak. Untuk mereka pisahkan diri itu bukan merupakan satu perkara yang mudah. Jadi ini yang sedang kita lancarkan kempen-kempen, dan kita sediakan platform untuk mereka untuk lari daripada orang tengah. Dan misalnya kalau dalam perikanan, kalau dulu apabila ikan naik ke pantai, mereka nelayan tinggalkan ikan, mereka balik ke rumah, orang tengah akan mengurus ikan mereka. Tapi sekarang ini kita sediakan pasar nelayan di kawasan pendaratan ikan. Mereka boleh terus jual ikan tersebut, baik mereka ataupun isteri mereka, anak mereka dan sebagainya, tak kira, jual ikan terus. Jadi tak perlu melalui orang tengah untuk jual ikan mereka, mereka boleh jual. Jadi daripada konsumer pun, pengguna pun boleh dapat harga yang murah dan tidak melalui rantaian-rantaian beberapa tingkat tadi. Untuk pengguna untung, mereka pun untung. Ataupun kalau mereka tak nak jual sendiri, nikmat ataupun persatuan nelayan negeri, daerah dan sebagainya akan membeli ikan daripada nelayan tersebut. Mereka yang akan beli. Bagi saya, berapa banyak, how much, berapa harga yang dibeli oleh orang tengah, persatuan nelayan beli. Jadi mereka tak perlu jual kepada orang tengah, mereka jual kepada persatuan nelayan. Begitu juga dengan padi. Padi pun kalau dulu mereka jual ke orang tengah, ini kita wujudkan, kita berikan kepada peranan itu diambil alih oleh pertubuhan peladang kawasan untuk beli padi direct daripada petani-petani dan sebagainya. Tetapi seperti disebut tadi, budaya. Untuk jual itu kita tidak boleh paksa. Kita tak boleh paksa kata nelayan mesti jual kepada persatuan nelayan. Tak boleh. Padi mesti jual kepada PPK, pertubuhan peladang kawasan. Tak boleh. Mereka secara sukarela mesti menjual kerana itu adalah hak mereka. Jadi sekarang ini adalah untuk menukar mindset, menukar persepsi, menukar mindset, menukar attitude. Ini memakan masa yang lama. Platform disediakan, Platform selebihnya disediakan. untuk Selebihnya adalah kita sekarang sedang berkempen. Okey. Baik, panjang lebar sudah perbincangan kita mengenai isu pertanian. Mungkin di akhirnya dan sekali kita nak jemput ramai-ramai datang ke Maha kerana di situlah puncaknya untuk industri pertanian. Silakan. Saya menjemputlah seluruh rakyat Malaysia untuk datang beramai-ramai ke Maha. Saya rasa di setiap negeri kita dah adakan road to Maha, 13 road to Maha, 14 di seluruh negara. Dan mereka dah tahu dah apa sebenarnya Maha, mereka ada road to Maha. Jadi saya jemputlah kepada semua rakyat Malaysia yang berkelapangan untuk datang ke Maha di MAIF atau Pusat Convention di MAIF Serdang di antara 22 hingga 30 November. Siang. Maha dibuka 10 pagi sampai 10 malam. Nak boleh, nak belajar boleh, nak berusahawan boleh, semua boleh. Nak dapat informasi pun boleh tentang sektor-sektor tertentu, nak dapat informasi tentang pinjaman, bagaimana nak memulakan perniagaan, macam mana nak dapat ternakan dan sebagainya, semua ada di situ. Nak cari rakan perniagaan pun boleh. Untuk mencari rakan perniagaan, kita ada sediakan di antara 20 hingga 21. 2 hari itu adalah trade show. Jadi saya harap mana yang minat dalam perniagaan, 20 hingga 21. Sebab perniagaan bukan saja kita terbuka kepada rakyat, pada peniaga usahawan dari Malaysia, usahawan daripada international pun, negara luar pun akan datang. Baik, terima kasih berbanyak-banyaknya kita ucapkan kepada Datuk Seri kerana sudi bersama kami dan memberikan kita, saya kira banyak perkara yang dijelaskan kepada rakyat Malaysia berkenaan dengan sektor yang penting di negara kita ini. Dan tentu saja bukan sekadar mereka yang terlibat terus dalam sektor ini, tapi semua sekali harus memberikan sokongan kepada apa yang diusahakan oleh Kementerian Pertanian dan Industri Pertanian. Terima kasih Datuk Seri sekali lagi. Terima kasih sekali lagi.